KPM. Tiada kata secantik bahasa akan ku puji adinda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman sebagai hos anda dalam Teras Didik TV KPM. Kenapa saya nyanyi tadi? Tiada kata secantik bahasa. Sebab subjek kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kesusasteraan Melayu komunikatif. Tapi special hari ini kita nak bawakan kepada anda tetamu yang pada saya memang cukup special lah. Tapi sebelum tu, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, nak tahu tak insan istimewa tersebut siapa? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada Cikgu Liana dan Cikgu Syuhada daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya rasa teruja sangat kerana hari ini saya bersama dengan Cikgu Syuhada, OKU Penglihatan. Tapi orang kata apa? Walaupun OKU Penglihatan telah banyak berjasa melahirkan anak murid. Cikgu berapa tahun dah berkhidmat ni Cikgu sebagai guru? 21 tahun. Ya Allah, saya rasa mesti ramai anak-anak murid cikgu kat luar sana yang berjaya kan. Luar biasa guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita sebelum mulakan kelas kita buat SOP terlebih dahulu. Kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Okey, silakan cikgu. Dekat depan cikgu je. Okey, baik. Dan saya pun kena juga. Yelah cikgu, kita ni kan pegang merata-rata kan. Kita kena pakai cecair pembasmi kuman. Cikgu Liana. Tapi yes, Cikgu Liana maknanya biasalah cikgu Cikgu Tapi dekat depan ni Cikgu Syuhada. Depan ni apa dia cikgu? Yang cikgu pegang tu. Ini ialah buku teks Braille. Buku teks yang telah dipindah tulis ke dalam tulisan Braille. Kalau yang ni? Yang ni cetakan, yang ini yang Braille. Oh, yang ni dengan yang ni samalah cikgu? Ya, sama. Okey, kalau macam Cikgu Liana, cikgu boleh baca tak buku ni? Saya boleh baca lah, tapi saya tak boleh nak raba. Wow, hebatnya Cikgu Liana. Okey, baik cikgu. Kita nak tengok selepas ini cikgu, murid-murid kita dah bersedia dah nak join kelas kita cikgu. Boleh kita jemput mereka masuk ke dalam kelas kita cikgu? Boleh kan? Silakan. Okey, silakan murid-murid kita. Alright. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, baik. Dan murid-murid kita ni pun daripada pendidikan khas juga cikgu Ya, betul. Ada di kalangan mereka ni yang kelainan upaya daripada sudut penglihatan cikgu Ya. Tapi susah tak cikgu nak mengajar mereka ni? Degil juga tak? Mereka murid biasa. Cuma yang bezanya mereka kurang upaya penglihatan. Itu saja. Oh, itu yang saja. lain tu sama saja. Mereka belajar akademik sama seperti murid normal yang lain. Okey, baik cikgu. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Saya nak berkenalan first sekali dengan Rafiuddin. Boleh kenalkan diri anda dan saya nak tahu juga apa cita-cita anda. Silakan Rafiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Muhammad Isyam. Okey. Saya daripada SMPK Tapak. Cita-cita saya, sebenarnya saya ada banyak cita-cita dan saya tak tahu mana saya nak pilih. Sebab awak nak jadi apa Rafiuddin? Saya rasa saya besar nanti saya nak jadi penulis, saya nak jadi musician, saya nak jadi atlet goalball. Goalball ni ialah permainan orang buta. So saya rasa saya nak buat semua tu waktu saya besar nanti. Nampak cikgu, nampak tu. Cita-cita yang cukup besar cikgu
Tapi rasa tak ada masalah kalau kita ada semangat dan kita ada guru yang hebat seperti ini. Alright, dan kita nak berkenalan dengan murid kita yang seterusnya, Siti Nur Syuhada. Silakan boleh kenalkan. Kita nak bersama dengan Anissa. Syuhada tu cikgu kita. Silakan Anissa. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anissa binti Nur Azmai. Okay, saya dari SMK Pendidikan Haspa. Cita-cita saya nak jadi lecturer seni. Okey. Oh, hebat cita-cita anak murid kita cikgu kan? Minat melukis. Minat melukis? Ya, dia banyak yang karya-karya yang sangat cantik Wow. lah. So nanti boleh tunjuk kat kita tak karya-karya yang awak dah buat nanti Boleh Syagi nanti tunjuk kat kita tau. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak bersama pula dengan Nur Farhani. Ada tak Nur Farhani? Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhani binti Ahmad Ghanil daripada SMK Pendidikan Khas Tapak. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Wow, jadi seorang guru. Sebab guru ni, tanpa guru siapalah kita kan? Dan guru banyak berjasa kepada kita. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Intan. Ada Intan? Ada. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Intan Nurain binti Rosdan dari SMK Pendidikan Khas Tapak. Cita-cita saya nak jadi seorang guru bahasa Melayu yang cemerlang. Wow, guru bahasa Melayu yang cemerlang. Nampak ada tambah lagi Okey, baik. Dan seterusnya kita nak tengok pula. Tadi cikgu ada cerita sedikit tentang bagaimana murid-murid pendidikan khas ni mereka sama je. Betul Cikgu Liana? Betul. Sama je macam murid lain. Pembelajaran sama, sukatan sama, peperiksaan pun sama. Cuma ada tambahan masa je, masa peperiksaan. Oh, okey. Semua murid sama dan ada di kalangan mereka ni yang berjaya, betul Cikgu? Ya, Dan kita nak tengok juga apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Boleh Cikgu? Okey, jom kita saksikan. Ada orang mengatakan puisi penting semasa pembelajaran dan kehidupan mana-mana individu kerana ia membantu meluahkan perasaan dan merangsangkan emosi dan minda. Bukan itu saja, dengan puisi juga kita dapat mempelajari perkataan-perkataan baru yang indah dan menarik. Anda mempunyai minat dan bakat untuk menulis? Anda ingin menghasilkan karya yang bermutu dan mempunyai nilai? Apakah yang anda harus lakukan supaya hasil karya anda mendapat sambutan yang luar biasa daripada pembaca? Jom belajar kesusastraan Melayu komunikatif. Banyak perkara yang menarik yang anda akan belajar dari mata pelajaran ini. Semoga nama anda pula akan terpapar di sini. Di atas rakit ini kurempu kesulitan menajarkan kalam dan berkaki ayam, menyusul denai basah ke sekolah, meninggalkan ibu di anak tangga. Hai kawan-kawan, saya suka membaca karya-karya sastra, terutamanya sajak, kerana banyak pengajaran yang akan kita perolehi. Pengajaran ini boleh diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan seharian kita. Bukan sahaja sehari, seminggu, sebulan atau setahun. Lepas ni cikgu. Alright, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Tadi saya sempatlah sembang-sembang dengan cikgu Memang cukup menarik lah. Bila seorang guru yang kelainan upaya penglihatan mengajar begitu orang kata gigih 21 tahun mendidik anak-anak bangsa sehingga mereka berjaya. Baik cikgu. Anak-anak murid Cikgu Syuhada ada yang dah berjaya cikgu. Cikgu boleh ceritakan seorang siapa yang di antara yang berjaya? Dia dah jadi apa cikgu? Okey, alhamdulillah ramai juga murid-murid saya yang telah menjadi guru, yang menjadi pensyarah, yang bekerja di syarikat-syarikat swasta. Alhamdulillah. Jangan main-main hebat Cikgu Syuhada ni. Dan kita nak tanya kepada Cikgu Liana. Cikgu, apakah topik yang menarik yang kita nak bincang pada hari ini Cikgu? Okey, jadi kita kena tekalah. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, kita nak minta Abang Aiman nyanyilah satu rangkap pertama lagu Jalur Gemilang. Rangkap pertama je. Okey, rangkap pertama Jalur Gemilang. Bukan itu cikgu? Itu bukan. Macam mana lagunya? Start daripada merah. Start daripada merah mubara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara,
Biru perpaduan kami semua. Cikgu Syuhada. Biru tu. Okey, tengok. Alah, Cikgu Syuhada tak sambung lah. Okey. Okey, jadi kita nak tekan pada biru. Biru perpaduan negara. Jadi maksudnya baju cikgu biru. Jadi tema tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan perpaduan. Okey cikgu. Itu sikit-sikit je cikgu sebab tu cikgu pakai baju biru je kan? Ya, betul. Okey, baik. Dan kita nak membicarakan tentang perpaduan dan selepas ini cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tapi kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2, 3 dapat ku cari, mana nak sama Cikgu Syuhada dan Cikgu Liana. 2 orang. Macam tak kena je cikgu. Okey, baik. Kita nak belajar berkaitan dengan kesusasteraan Melayu komunikatif. Mungkin Cikgu Liana boleh mulakan kelas kita pada hari ini, tapi sebelum tu kita nak tanya murid-murid. Dah semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia tunjuk good sikit macam ni. Yes, dah bersedia dah. Okey, dah bersedia Kalau dah bersedia, okey, boleh cikgu kita mulakan kelas kita pada hari ini. Cikgu Liana. Okey, baiklah. Baik murid-murid, hari ini kandungan di SKP yang kita nak pelajari yang kita nak sentuh pada hari ini adalah 1.2 iaitu mengenali dan memahami elemen sastra di dalam tajuk sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Okey. Sajak ini terdapat dalam buku Kubentang Sehelai Peta, sajak nombor 5, muka surat 7 dan 8. Jadi siapa ada buku ni boleh buka. Boleh buka. Kita akan tengok sama-sama. Kita akan belajar sama-sama. Okey. Jadi fokus kita adalah saya nak awak yang pertama deklamasi sajak. Ke Abang Aiman nak deklamasi boleh juga. Okey. Yang kedua kita nak lihat pada maksud sajak. Yang ketiga nilai dan pengajaran, dan yang keempat kita akan analisis gaya bahasa. Okey. Jadi kita teruskan. Boleh cikgu? Boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan dengan deklamasi sajak. Okey, sajak ini ada 3 rangkap. Walaupun rangkap ketiga itu berada di surat pertama dan kedua di sebelah, tapi di 3 rangkap je. Ada terpisah rangkapnya. Okey, jadi setiap seorang pilih satu rangkap. Okey. Jadi siapa volunteer? Siapa sukarela? Kita nak mula dengan siapa ni cikgu? Untuk rangkap pertama. Okey, saya cikgu. Cepat angkat tangan. Siapa nak angkat tangan? Okey, Farhani. Kita berfikir tentang sejuta mimpi yang tumbuh rindang dari lena, dari tidur, dari sepi malam. Mari kita himpunkan angannya menjadi mentari pagi. Bagus. Okey, rangkap kedua. Siapa? Intan. Nak sambung boleh? Intan nak sambung. Bagus. Volunteer. Okey. Okey. Sambung Intan. Kita menyulam sejuta jiwa yang bergetar dalam riak rasa berbeza menjadi sebuah lagu cinta, lirik perpaduan seni senegara, rentak fikir bersama berpadu. Inilah muzik sehati, satu hati, sejiwa, rumpun pelbagai bangsa, satu bahasa. Okey, terima kasih. Berlagu senada, menari langkah sekata. Okey. Nampak punya semangat ni cikgu. Alright. Terima kasih. Suasana cikgu. Okay. Rangkap ketiga. Anissa, boleh? Boleh. Kita menghulur jemari hati menghantar pesan seloka yang diisi dari langit mencerai rumpun Melayu. Air mawar dari sumur Nusantara, satu kap jadi jamu cinta. Kita santap kampus terbuka dan jumpa berbagai sejuta budaya. Duduk-duduk berlamalah di sini sambil menganyam Citra Pelangi.
di wajah satu macam. Kelak kita menjadi faham perlunya berfikir dan bertindak dalam bersatu. Berbeza dan berselisih itu boleh, tetapi kemudian bersatu. Tanah air kita tiada dua, hanya satu. Okey. Terima kasih semua ya. Atas bacaan sajak. Itu sajak cikgu Itu sajak. Kalau tersebutlah kisah. Itu apa cikgu? Yang itu syair. Itu syair lah. Silap lah Jadi cikgu. dalam sastra Melayu ni ada banyak genre yang kita belajar. Jadi salah satunya adalah sajak. Tadi murid-murid kita menyampaikan sajak. Ya, betul. Okey cikgu. Seterusnya. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap karya yang dicipta mempunyai nilai estetika ataupun nilai keindahan dalam karya sastra. Okey, karya yang dikatakan mempunyai nilai estetika adalah karya yang mempunyai pemilihan kata-kata yang indah, mempunyai keindahan bahasa, nilai serta pengajaran. Jadi, untuk lebih memahami sajak ini, cuba murid-murid senaraikan istilah atau perkataan yang paling jarang kamu dengar. Boleh cuba Farhani, apa perkataan yang kamu tidak faham? Silakan. Citra, Cik. Citra. Okey, seterusnya Rafiuddin, kita senaraikan dulu ya perkataan-perkataan yang mungkin jarang kamu dengar. Okey, Rafiuddin. Saya perkataan ni saya rasa saya tahu tapi saya tak pasti. Okey, tak apa. Nanti kita akan bincang. Apa perkataannya? Perkataan diksi dan perkataan sumur. Okey, diksi dan sumur. Okey, Intan ada ke? Ada cikgu. Anjung. Anjung. Okey, Farhani, Anissa ada? Ada perkataan riak dan nusantara. Riak dan juga? Nusantara. Okey, Nusantara. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu akan cuba terangkan satu persatu maksud perkataan yang telah kamu sebutkan. Ada tak di antara kamu yang tahu maksud perkataan-perkataan yang kawan-kawan kamu sebut tadi? Contohnya diksi. Apa maksud diksi? Siapa tahu? Boleh cuba? Kata itu. Ya, pandai. Diksi ialah kata. Okey, diksi ialah kata. Okey, kita pergi pada perkataan sumur. Apa maksud sumur? Perigi kan juga. Betul, Rafiuddin. Sumur ialah perigi atau telaga. Anjung yang diberikan oleh Farhani tadi. Okey, mari kita bagi tahu Farhani. Apa dia anjung? Anjung bermaksud ruang. Okey? Betul. Anjung bermaksud ruang. Okey, citra tadi. Siapa boleh bagi tahu apa maksud citra? Saya cikgu. Ya, Farhani. Saya rasa citra tu maksudnya satu gambaran mungkin. Okey, sebenarnya citra bermaksud gambaran atau imej peribadi seseorang, ya, ataupun citra juga boleh membawa maksud gambar, lukisan atau arca. Okey, lukisan. Okey, Anissa tadi ada tanya apa maksud riak dan juga nusantara. Riak bermaksud gerakan air yang mengombak. Okey, yang riak air ya. Dan juga nusantara bermaksud kepulauan. Okey, murid-murid, itu adalah maksud-maksud ataupun perkataan-perkataan yang mungkin kamu jarang dengar ya. Okey. Itulah cikgu, saya tengok riak tu ingatkan macam saya orang kaya. Ya. Rupanya maksud dia lain cikgu betul. Dan hari ni saya tahu sumur tu rupanya telaga cikgu Ya. Sebab biasa kita dengar cikgu perkataan-perkataan yang hebat ni dalam lagu. Dalam lagu kalau kita tengok kalaulah ada sumur di ladang kan. Betul. Rupanya sumur itu adalah telaga. Jadi betul. perkataan-perkataan seperti ini cikgu untuk mengangkat bahasa itu sendiri. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, baik cikgu Liana, boleh kita teruskan lagi? Okey, jadi kalau kata
murid-murid membaca sajak ke atau membaca satu karya tapi tak arif mengenai maksud istilah-istilah yang digunakan, murid-murid boleh merujuk kepada Kamus Dewan. Sekarang Kamus Dewan dah edisi keempat, ataupun merujuk kepada laman sesawang yang dipercayai lah. Seperti laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Okey, PRPM. Ya, betul. Kalau kita type perkataan tu dia keluar lah cikgu dia keluar. PRPM senang akan lah. keluar, senang. Jadi sekarang kata mudah kalau kata tak berjumpa dengan guru ataupun pakar rujuk. Kita boleh merujuk kepada sini. Yelah, maklumlah budak-budak zaman sekarang ni bahasa je cikgu. Semua short form je. Nak gina, lepa. Macam tu macam-macam cikgu Tapi okey. Seterusnya cikgu. Okey, jadi sekarang kita nak lihat kepada maksud sajak. Jadi kita dah tahu dah maksud kata suka. Jadi kita akan lihat mengetahui maksud sajak supaya kita lebih faham kepada sajak ini. Sajak yang berkaitan dengan perpaduan ni. Jadi kita lihat kepada rangkap yang pertama. Okey. Rangkap yang pertama, penyajak mengajak semua rakyat untuk bersama-sama memainkan peranan dalam merealisasikan impian masyarakat. Okey. Rangkap yang kedua, penyajak mengajak semua rakyat yang berbeza budaya lah. Kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, kaum Bumiputera supaya bersatu demi perpaduan negara agar idea dan perbezaan budaya bangsa dapat diatasi. Untuk apa? Untuk perpaduan juga. Okey, rangkap yang ketiga. Penyajak menyatakan beberapa cara untuk mewujudkan perpaduan dalam masyarakat untuk membentuk masyarakat satu Malaysia. Jadi setiap orang harus memahami perbezaan kerana perselisihan faham tu tetap akan berlaku tetapi harus diatasi. Jadi maknanya kalau kita cakap biasa je tak boleh cikgu. Kita nak kena bersajak-sajak lah bagai. Dia ada kelebihan sajak ni kan cikgu kan? Ya, betul. Bila kita baca sajak ni dia punya semangat dia tu lain sikit. Sebab dengan pemilihan kata-kata yang indah, pemilihan istilah-istilah tu yang membezakan penyajak dengan ayat yang biasa. Betul cikgu. Kalau kita tengok kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat bila mana mereka duduk dalam peperangan cikgu kan, bila mereka mungkin ada satu ketika mereka kalah, mereka nak move on balik, mereka nak bangun balik. Semangat. Mereka akan bersajak ataupun bersyair, betul cikgu? Ya, betul. Itu kepentingan kita bersajak ni cikgu. Ya, betul. Okey cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, seterusnya kita nak pergi pada nilai dan pengajaran. Okey, untuk kamu telah mengetahui maksud sajak tadi. Jadi sekarang ni cikgu nak minta murid-murid mencari nilai. Okey, nilai yang terdapat dalam sajak dan seterusnya memberikan pengajaran di dalam sajak ini. Murid-murid, apa itu nilai? Nilai adalah perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Okey, antara nilai yang selalu digarapkan dalam sajak-sajak Melayu nilai tanggungjawab, nilai keberanian, nilai amanah, nilai perpaduan, nilai mencintai tanah air dan sebagainya. Untuk penulisan nilai yang tepat dalam format kesusastraan Melayu komunikatif, perkataan nilai ni perlu ditulis bersama dengan nilai yang kamu ingin berikan. Okey, contoh cikgu beri kat sini ialah nilai kerjasama. Okey, jadi murid-murid tidak boleh sekadar menulis perkataan kerjasama sahaja. Jadi perkataan nilai perlu ditulis bersama, kerjasama. Contohnya nilai kerjasama. Okey. Jadi sekarang ni cuba murid-murid analisis dan senaraikan nilai-nilai yang terdapat dalam sajak ini. Rafiuddin, boleh kamu cuba berikan satu nilai yang terdapat dalam sajak ini? Silakan Rafiuddin. Ya. Saya cuba cikgu. Okey, silakan. Antara nilai yang terdapat dalam sajak ni ialah nilai perpaduan. Iaitu disebutkan dalam rangkap 2 dan baris keempat, lirik perpaduan seni senegara. Okey, bagus Rafiuddin.
Okey, jadi apabila kita menjawab ataupun memberikan nilai di dalam sesebuah sajak, yang paling baik kita mesti sertakan contoh ataupun baris-baris dalam sajak untuk menyokong nilai yang kita ingin berikan. Okey, jadi jawapan kamu tadi tu tepat. Anissa, boleh kamu cuba nilai yang lain yang terdapat dalam sajak ini? Boleh. Okay, nilai yang saya dapat kat sini nilai bertolak ansur. Ada dalam rangkap yang ketiga, baris 15 dan 16. Ayat dia berbeza dan berselisih ikut, tapi kemudian bersatu. Ya, betul. Okey, nilai bertolak ansur. Okey, siapa lagi ingin cuba nilai yang terakhir? Silakan Intan. Nilai yang terakhir ialah nilai cinta akan tanah air. Buktinya ada dekat rangkap ke-3, baris ke-17 dan baris ke-18. Ayat dia, tanah air kita tiada dua, hanya satu. Ya, betul. Jadi, cikgu nak ingatkan kamu sekali lagi, biasakan menulis nilai bersama bukti ayat yang merujuk kepada nilai tersebut. Ya, misalnya baris yang sesuai perlu ditulis bersama isi nilai yang kamu beri. Okey, maknanya cikgu kalau kita lihat pada sajak kan, mana ada sajak yang merepek-repek cikgu ya? Sajak ni dia penuh dengan nilai, pelajaran, pengajaran dan kata-katanya cukup indah. Sebab tu kalau kita nak menaikkan semangat, kalau kita nak belajar cikgu boleh tak kita nak kita nak sajak sikit supaya kita datangkan semangat. Betul cikgu, boleh ya? Boleh. Okey, baik. Dan mungkin cikgu Syuhada boleh ceritakan sikit cikgu apa itu kelebihan kalau kita bersajak ni. Tapi kita berehat seketika. Banyak lagi kita nak dengar ilmu-ilmu, mutiara-mutiara kata daripada cikgu Syuhada. Saya terpegun sungguh dengan cikgu Syuhada ni. Selepas ini jangan ke mana-mana murid-murid, kita kembali dalam Trust Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pahit getir hidup dalam pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Macam lirik lagu pula cikgu Pahit getir hidup dan pengorbanan. Alright, kita kembali dalam Trust Didik TV KPM. Okey cikgu. Saya ni nak bersajak tak berapa pandai sangat cikgu. Sebab tu tadi sampai lirik lagu pun jadi sajak kan. Okey, baik cikgu. Tadi kita dah tengok dah apakah dia nilai dalam sajak tadi cikgu. Tapi sekarang ni kita nak tengok juga apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada sajak tersebut untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Silakan cikgu Liana. Okey. Saya akan silakan cikgu. Okey. Baiklah murid-murid, tadi kita telah mempelajari tentang nilai-nilai yang terdapat dalam sajak ini. Sekarang ni kita akan teruskan dengan pengajaran. Okey, pengajaran biasanya diolah daripada nilai yang kita telah jumpa di dalam sesebuah karya. Apa itu pengajaran? Okey, pengajaran ialah unsur teladan dalam sesebuah karya sastra. Sebahagian daripada pengkaji sastra, dia menyebutnya sebagai mesej. Jadi, pengajaran dan mesej adalah aspek kajian yang sama. Okey. Pembaca akan dapat membuat kesimpulan bahawa sesuatu gagasan penulis atau tindakan atau pemikiran, sesuatu gagasan penulisan atau tindakan dan pemikiran watak itu patut diikuti
dicontohi atau tidak. Itu dipanggil pengajaran. Okey, mana teladan yang kita akan dapat. Okey, cara penulisan pengajaran yang baik. Okey, jika nilai yang kita peroleh itu adalah nilai positif, kita perlulah mulakan jawapan kita dengan perkataan kita mestilah, kita hendaklah, kita perlulah. Okey, jika nilai negatif yang kita dapat ataupun perkara negatif yang kita dapat, kita perlulah mulakan jawapan kita dengan kita janganlah, kita tidak boleh, dan kemudian diikuti dengan contoh daripada teks yang kita kaji. Jadi cikgu, kita kena make sure kita nak kena tengok pengajaran tu kita nak kena ikut ke? Kita jangan ikut. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Dan ini di antara yang kita kena belajar cara penulisan pengajaran. Kita mestilah, kita hendaklah, kita perlulah, dan perkara negatif kita jangan dan kita tidak boleh. Okey cikgu. Betul. Seterusnya cikgu, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey. Murid-murid, daripada 3 nilai yang telah kamu berikan tadi, cuba murid-murid tukarkan kepada pengajaran. Okey, Farhani, boleh kamu cuba yang pertama? Boleh cikgu. Silakan Farhani. Kita haruslah bersatu padu. Okey, bila kamu berhenti di situ, kita haruslah sentiasa bersatu padu. Cikgu rasa jawapan kamu tu betul, tetapi jika ditambah sedikit lagi dengan kata hubung agar ataupun supaya untuk mengukuhkan lagi penyataan yang kamu beri tadi. Contohnya, kita hendaklah sentiasa bersatu padu supaya negara kekal aman dan harmoni. Boleh faham Farhani? Boleh cikgu. Bagus. Baru dapat full mark cikgu Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Rafiuddin, boleh kamu cuba berikan pengajaran yang kedua? Boleh cikgu. Okey, Silakan. pengajaran yang saya dapat dalam sajak tadi ialah kita hendaklah bertolak ansur dalam hidup masyarakat supaya tiada perselisihan faham yang berlaku. Okey, betul. Maknanya kita hendaklah bertolak ansur dalam masyarakat yang berbilang kaum agar tiada berlaku perselisihan faham. Ya, bagus jawapan kamu, Rafiuddin. Okey, Anissa, boleh kamu berikan pengajaran yang terakhir yang ada dalam sajak ini? Boleh, saya cuba. Okay. Kita hendaklah sentiasa memupuk perasaan cinta ke negara agar kedaulatan negara terjamin. Ya. Boleh. Betul. Okey, jadi cikgu ingin tekankan di sini sekali lagi, pengajaran sangat penting untuk kita memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yelah cikgu, bila kita lihat kepada pengajaran ni cikgu, sebenarnya kita boleh bawa dalam kehidupan kita, betul cikgu kan? Betul. Yang baik kita ikut dan yang buruk kita jadikan sepadan. Betul cikgu? Betul, Aiman. Okey, baik cikgu. Boleh kita teruskan lagi cikgu, sebab kita nak tengok pula apa dia gaya bahasa yang digunakan, sebab saya tengok tadi sajak murid-murid kita hebat cikgu. Baik. Okey, betul. Silakan Cikgu Liana. Okey, gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Jadi maksudnya penyajak ataupun pengkarya dia akan memilih perkataan yang indah, istilah-istilah yang mempunyai maksud ya untuk ditulis dalam karya mereka. Okey. Jadi kita tengok ada 5 jenis gaya bahasa yang kita boleh bahagikan. Gaya bahasa ni ada banyak. Jadi kita bahagikan kepada 5. Okey, yang pertama gaya bahasa perbandingan. Perbandingan ni maksudnya perbandingan kata. Ya, sesuatu dengan sesuatu, satu perkataan dengan satu perkataan. Jadi gaya bahasanya ialah imejan, simbolik, personifikasi, hyperbola,
simili dan metafora. Itu perbandingan. Okey, bagi gaya bahasa pengulangan ini adalah gaya bahasa yang perkataannya diulang-ulang. Ya. Dan kita bahagikan kepada gaya bahasa aliterasi, asonansi, anafora, responsi, epifora dan repetisi. Ya. Cikgu Liana, boleh saya cuba nak terangkan pada murid-murid antara maksud gaya bahasa pengulangan. Okey. Murid-murid, gaya bahasa pengulangan ni ada banyak jenis. Okey, yang seperti yang telah disebutkan oleh Cikgu Liana tadi. Contoh, anafora bermaksud pengulangan perkataan di awal baris secara berturutan. Manakala epifora ialah pengulangan perkataan di akhir baris secara berturutan. Responsi pula ialah pengulangan perkataan di tengah baris secara berturutan. Manakala repetisi bermaksud pengulangan perkataan pada baris yang sama. Mesti murid-murid ingat kenapa dia ulang-ulang. Okey. Pengulangan perkataan ini dia membawa keindahan dalam sesebuah sajak. Okey, bila kita baca sajak yang baris dia berulang-ulang, salah satu tujuan pengarang adalah bertujuan untuk penegasan. Ya, maknanya pengarang ingin menegaskan sesuatu dalam sajak tersebut. Okey, silakan Cikgu Liana, boleh teruskan. Okey, seterusnya gaya bahasa penyingkatan, sinkop. Gaya bahasa penyingkatan ni banyak kita guna. Contohnya, aku jadi ku. Pak Aiman, kalau datuk jadi apa? Tok. Betul. Ini bahasa budak media sosial sekali. Ya. Jadi itu dianggap sebagai gaya bahasa sinkop, pertentangan makna, paradoks dan yang terakhir sekali pembalikan kata inversi. Ya, inilah jenis-jenis gaya bahasa. Tapi nak ingat ni macam susah, banyak sangat. Itulah cikgu. Banyak sangatlah. Jadi kita nak minta Intan, cuba awak berikan akronim ataupun rumus gaya bahasa yang awak dah belajar. SMS Parahil. Betul ke SMS Parahil? Mari kita tengok sama-sama. Ya, betul. Pandai SMS Parahil. Jadi masa bila kita guna akronim ni lebih mudah murid untuk ingat jenis-jenis gaya bahasa. Okey, jadi S untuk simili. Ya, simili, M metafora. S satu lagi apa Nisa? Sinkop. Betul, sinkop. Dan kemudian personifikasi. Kita ada A anafora, responsi, epifora, hyperbola dan inversi. Jadi kalau tak nak ingat yang banyak-banyak ni, ingat SMS Parahil untuk gaya bahasa. Okey cikgu. Kalau saya kata cikgu syuhada bagaikan bulan purnama. Itu apa kita nak panggil cikgu? Apa tu? Itu gaya bahasa apa tu? Kita tanya murid-murid ke cikgu? Ya, boleh cuba Farhani. Abang Aiman bagi satu gaya bahasa tadi. Cikgu apa gaya bahasa tu? Bagaikan bulan purnama. Similar. Ya, betul. Itu ialah gaya bahasa simile. Pandai. Kalau kita nak tanya, Cikgu Liana cakap macam peti. Itu apa pula Cikgu Syuhada? Itu apa? Mungkin murid kita nak cuba. Ada ke cikgu? Ada. Sebenarnya itu sama juga. Itu ialah simili juga. Simili. Okey cikgu. Dia menggunakan perkataan macam, perkataan perbandingan macam di situ. Ya. Okey, sebab simili ialah bahasa perbandingan yang menggunakan kata-kata perbandingan di situ. Antara kata perbandingan ialah contohnya macam, bak, umpama, bagai, laksana, ibarat, okey, persis. Itu ialah simili. Tetapi murid-murid jangan keliru dengan peribahasa. Okey, kalau peribahasa dia bukan simili. Peribahasa dia terletak dalam sebagai peribahasa lah.
Okey? Okey, dekat situ kita nak tahu lah macam cikgu. bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing itu bukan simile. Itu ialah peribahasa. Oh, maknanya kita kena pandai bezakan cikgu. Okey, baik cikgu. Selepas ni kita akan bicara dengan lebih lanjut. Dan orang kata cikgu ni pandai menyanyi. Betul ke cikgu? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Saya saja musik cikgu. Okey, kita kembali semula selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Akhirnya habis. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada kala ku lupa, ada kala ku leka, ada kala ku leka dan ada kala ku alpa. Kerana ku manusia, lemah dan tak berdaya, sering kali terlupa nikmat yang kau berikan. Ku bersyukur ya Tuhan segala pemberian, walau emas lautan bukanlah perbandingan. Alright, murid-murid sekalian. Saya saja rap sikit cikgu. Sebab saya nak tanya juga pada cikgu, kalau lagu-lagu rap macam tu cikgu, dia ada gaya bahasa juga ke cikgu? Okey. Lagu yang dinyanyikan oleh Abang Aiman tadi, murid-murid, kita boleh jumpa beberapa gaya bahasa kat situ. Contoh tadi dia banyak mengulang perkataan ada kala. Jadi kita boleh namakan dia sebagai anafora sebab dia diulang di awal baris secara berturutan. Kemudian terdapat sinkop iaitu pemendekan ataupun penyingkatan perkataan. Ada tak dan juga kau. Okey. Oh. Jadi itu juga merupakan satu gaya bahasa. Kalau Cikgu Liana tengok macam mana lagu tadi Cikgu Liana? Lagu tadi itulah gaya bahasanya disusun dengan orang kata pemilihan perkataan tu memang sesuai lah dengan lagu tu. Dia nak menegaskan ya. Ada kala kita terlupa, ada kala kita terleka. Sebab itulah dia pitih. Ya betul. Dia nak penegasan di situ. Sebab tu dia ada pengulangan perkataan yang banyak lah. Maksudnya kita ni sering kali terlupa, sering kali terleka. Ya, itu nampak tu Cikgu Liana dah rap lah tu. Tak mana tak buat macam tu tadi kan. Okey, baik Cikgu. Boleh kita terus lagi Cikgu? Okey, kita teruskan Cikgu Syahadah. Untuk gaya bahasa murid-murid, kita akan cuba senaraikan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini. Okey. Siapa ingin cuba gaya bahasa pertama? Intan, boleh kamu cuba? Saya. Bagus. Siapa? Intan, siapa nak cuba? Intan. Metafora. Okey. Contohnya? Contoh dia jamu cinta. Ya, metafora jamu cinta, betul. Okey, ada tak contoh lain Rafiuddin yang kamu jumpa untuk gaya bahasa metafora? Okey, gaya bahasa metafora yang saya jumpa ialah ada 3, Jemari Hati, Sumo Nusantara dan Lagu Cinta. Bagus. Sekarang mari kita lihat gaya bahasa lain. Farhani, boleh kamu cuba gaya bahasa lain yang terdapat dalam sajak yang kamu kaji ni? Ada responsi. Contoh dia mentera dari rumpun Melayu, air mawar dari Sumo Nusantara. Perkataan dari itu dia jadi responsi sebab dia pengulangan di tengah baris. Ya, betul. Tepat sekali. Anissa, boleh kamu cuba gaya bahasa lain? Boleh. Hyperbola kat sini ada contoh. Yang pertama, kita berfikir tentang sejuta mimpi. Kedua, kita menyulam juta jiwa. Ya, hyperbola. Sebab hyperbola ni ialah pengulangan gaya bahasa perbandingan yang bukan pengulangan, maaf ya, gaya bahasa perbandingan yang melampau ya. Contoh kita tengok kat sini, kita berfikir tentang sejuta mimpi. Satu lagi contoh, kita menyulam sejuta jiwa. Okey? Bagus. Jadi
kamu telah berjaya menganalisis beberapa gaya bahasa. Intan, boleh kamu cuba lagi gaya bahasa lain yang terdapat dalam sajak ini? Boleh cikgu. Gaya bahasa repetisi cikgu. Contoh dia, dari lena, dari tidur, dari sepi malam. Pengulangan perkataan dari sebanyak 3 kali dalam satu baris. Ya, betul. Ya, tadi cikgu telah sebut repetisi ialah pengulangan perkataan yang sama dalam satu baris, ya. Jadi contoh yang kamu beri itu sangat tepat kerana dari itu dalam baris yang sama diulang sebanyak 3 kali. Okey cikgu. Ni di antara contoh-contoh kalau kita tengok daripada sudut gaya bahasa, betul cikgu Ya, betul. Dan saya tengok perkataan-perkataan tadi banyak dalam lirik lagu lah cikgu. Cikgu, ada tak gaya-gaya bahasa yang digunakan dalam lagu? Ada contoh tak yang cikgu boleh bawa satu lagu pada kita cikgu? Cikgu kan terror menyanyi. Okey, Antara lagu cikgu. Saya selalu memberi contoh kalau murid saya kalau tanya paradoks tu apa. Okey, paradoks ni dia ialah gaya bahasa yang memberi makna yang bertentangan Jadi contoh yang saya selalu beri ialah cikgu nyanyi sikit lagu tau. Suci Dalam Debu. Okey, nak dengar tak? Lagu iklim Suci Dalam Debu. Macam lagu tu cikgu? Okey. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Dah tu. Akhirnya kotoran itu terlihat. Okey cikgu. Okey. Wow, special lah kita hari ni dapat dengar suara cikgu. Mungkin cikgu boleh cerita sikit cikgu. Kata-kata tu dia ada kaitan dengan gaya bahasa ke cikgu? Dia sebenarnya maksud dia lah suci dalam debu tu, kita tengok dia suci. Sebenarnya suci tu sepatutnya tempat yang bersih lah kan. Okay, tapi dia memberi makna yang bertentangan. Suci dalam debu. Debu tu satu tempat yang macam berdebu. Kotor kan. Itu yang dipanggil paradoks tu. Gaya bahasa paradoks. Sedikit mungkin rumusan daripada Cikgu Syuhada dan Cikgu Liana. Silakan cikgu. Okey murid-murid, kita telah pelajari gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini. Okey, antara gaya bahasa lain boleh kita tengok ada kata ganda, contoh duduk-duduk, bahasa istana, santap, Ada juga inversi, contoh dia sepi malam ataupun dengan perkataan yang sebenar ialah malam sepi, Terdapat juga perlambangan ataupun simbolik kat situ iaitu mentari pagi melambangkan harapan ataupun impian masyarakat yang perlu sama-sama kita realisasikan. Okey. Terima kasih Cikgu Syuhada dan kita minta sikit cikgu bagi nasihat kat murid-murid kita ni supaya rajin-rajin dekat rumah cikgu. Silakan. Ya, betul. Murid-murid, jadi kita jadi kita dah lihat apa konsep yang kita nak belajar hari ini, iaitu pertama kita kena tahu maksud satu puisi tu. Lepas tu kita nak kena tahu nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Jadi saya harap awak rajin-rajinlah buat latihan sebab konsep ni konsep yang sama boleh digunakan kepada mana-mana sajak sekalipun. Okey, terima kasih Cikgu Liana. Kita rasa seronok sangat hari ini. Dapat belajar, dapat nyanyi, dapat bersajak kan cikgu kan? Okey, ada rezeki kita jumpa lagi dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMK Pendidikan Khas Setapak. Ada rezeki kita jumpa lagi biar kita tak nampak tapi kita nampak di hati kita. Saya Iman Sufian Azman dalam Teras Didik TV KPM. Murid-murid bagi lambaian sikit, lambai sikit. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak merdeka, bangkit dari persada luka, berdiri megah di pentas wira, ingin ku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa, berpaksi gagah di panggung perkasa, ingin ku bela nasib bangsa. Aku anak merdeka, harapan Nusa
negara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria. Ini tuah akan membela, untuk ku balut buka lama. Rakan-rakan sekalian, sebagai generasi baru, kita seharusnya cinta akan negara dan membela negara daripada dijajah sekali lagi. Sayangilah Malaysiaku, Malaysia prihatin.